share jap. Okay, jap ya. Allah. Entire screen. Okay, sambil-sambil tu boleh lagi awak cuba WhatsApp kawan-kawan baik awak lah, BFF masing-masing. Tanya khabar sikit, jom masuk kelas, peranan kawan. Cikgu tahu, weekend ni, hujung minggu ni mungkin ada yang terlebih tidur. Right? Okay, jadi sebelum kita mulakan, kita macam biasalah, kita okey, sekejap ya. Ima ikatan kimia. Mana tadi? Ini dia. Okey, so nampaknya yang cikgu minta simple macam ni pun 4 orang je respon. 5. Saya hantar dekat WhatsApp sekejap Okey. Insert as slide. Okey, boleh nampak? Okey, sebelum itu kita mulakan dulu kelas kita pada pagi ini dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, semoga kelas kita hari ini diberkati, seterusnya dapat manfaat. Okey, jadi pasal kira ada yang rasa tenang Okey, kalau saya hantar kat WhatsApp boleh. Okey, macam ni. Bila hantar kat WhatsApp tu jadi masalah kesukaran untuk mengumpulkan dalam satu folder lah. Satu lagi, bila awak WhatsApp, gambar dia akan jadi tak cantik, compress. Jadi pecah-pecah. Jadi bila cikgu nak tunjuk depan-depan awak ni, dalam slide ni dia jadi pecah-pecah. Masing-masing familiar tak? Biasa tak dengan Google Classroom? Biasa kan hantar submission sana. Kalau create folder macam tu jadi susah? Atau nak buat classwork macam biasa? Classroom. Classwork je macam biasa. Okay, tak apa, cikgu buat balik nanti. Cikgu ingatkan lagi sekali cikgu bagi tahu style cikgu akan present contoh jawapan pelajar. Jadi bila cikgu buat macam tu, awak akan lebih mudah faham tentang kesilapan yang perlu dielakkan. Itu paling penting sebab kita belajar melalui kesilapan. Betul tak? Pepatah yang ada mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi berbanding dengan cikgu paparkan jawapan, awak salin, keberkesanan dia kurang. So tolong buat 70 hingga 73 tu, cikgu nak tengok sejauh mana awak boleh memahami bab jadual berkala yang telah belajar dengan cikgu Maisarah. Okay? Alright, jadi cikgu akan buat bahagian classwork lah nanti. Ada lagi soalan berkaitan dengan tu? Jadual berkala ni sangat topik yang confirm keluar dalam SPM. Okay, topik yang confirm akan keluar dengan dalam SPM dan dia akan berpasangan dengan bab ikatan yang kita tengah belajar sekarang. Sebab dia berkait rapat. Kan awak belajar kan, kumpulan satu dia elektron valence dia satu. Kan kita dah tengok ikatan yang dipakai elektron valence. Jadi dia akan ada perkaitan. Atas tu soalan jadual berkala, bawah tu pecahan dia soalan ikatan. Alright. Okey, jadi pada kelas yang lepas, 16 orang
Okay, ada seorang je tengok rakaman YouTube. Sebab apa cikgu letak rakaman YouTube? Bagi yang tak tengok. Sebab YouTube awak boleh kontrol dia punya paparan kan. Nak paparan HD ke, 720 ke. Kalau nak jimat data sikit, buat rendah sikit, 480. Jadi awak boleh bagi yang tak ada data unlimited ataupun unify, awak boleh kontrol penggunaan data kat situ lah. Okay, jadi dan cikgu tengok respon awak, apa yang hendak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Tiada, tak, semua. Apa yang semua? Cara ikatan kimia terbentuk, kita tengah belajar lah sekarang. Kita tengah belajar sekarang cara ikatan kimia terbentuk. Apa, berapa jenis ikatan awak dah belajar kelas? Berapa jenis? Dua. Kena tutup. Siapa ya? Berapa? 2. Iaitu ikatan Ion. Kenapa tak bergerak? Ion dan juga satu lagi Covalent. Right. Nak belajar lagi, bagus. Hari ni kita belajar ni, harap-harap yang respon ni adalah ni. Perbezaan ikatan ion dan covalent, bukan covalent. Hari ini, insya-Allah. Tentang ikatan covalent juga hari ini. Memang tak faham lah sebab cikgu tak ajar lagi. Kecuali ada belajar kat mana-mana pusat tuition ke. Alhamdulillah. Okey, tentang covalent hari ini, campuran sebatian kimia. Apa maksud campuran sebatian kimia? Ada tuannya kat sini? Tak jelas. Memahami tindak balas kimia ketika berlaku pembentukan ikatan ion. Okey, tindak balas kimia kat situ adalah sama ada. Yang pertama apa? Pemindahan elektron. Bila sebut pemindahan, ada 2 perbuatan kat situ. Perbuatan yang positif, perbuatan yang negatif. Ingat lagi cikgu ajar last hari Khamis lepas. Bila sebut pemindahan, apa yang berlaku? Seorang buat apa, seorang tu buat apa? Kelas, come on. Sebelum kita masuk covalent. Derma. Seorang menderma, okey, bagus. Bukan seorang tau, ni nak bagi mudah awak faham. Ia sebenarnya unsur kan. Ada yang menderma, ada yang Menerima. bagus. Itu melibatkan pemindahan elektron. Itulah tindak balas kimia. Tindak balas kimia tu benda macam ni lah. Melibatkan pemindahan elektron. Okey, dan satu lagi yang kita nak tengok hari ni adalah ini pemindahan derma dan menerima. Hari ni kita nak tengok. Oh, ni dia tanya ikatan ion. Okey, ikatan ion derma dan menerima lah. Iaitu pemindahan elektron. So dia akan jadi cas. Kalau derma cas apa? Menderma adalah perbuatan yang positif. Jadi cas positif. Meminta-minta. Walaupun sekarang memang kalau kita dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan kan. Ada ramai rakyat Malaysia sedang berada dalam kesukaran sekarang. Tak ada masalah untuk meminta pertolongan kan. Macam kempen bendera putih tu kalau tengok kat media sosial. Tapi ini dalam konteks kita dalam keadaan biasalah. Menderma positif, kalau meminta tu walaupun boleh buat, itu adalah perbuatan negatif. Nak mudah faham lah. Ikatan kimia yang lain. InsyaAllah hari ni ikatan covalent. Alright. So, sebab tu cikgu letak kat situ. Sebab bila tanya di hujung kelas, ramai yang tak ada soalan. So, bila awak tulis, macam-macam soalan jumpa. Cuma, kat sini, A, 2 orang. Tak ada pun target A+. Ada. Sorry. A+ ada. Sebab cara menulis. Ada cara menulis dah ni. Alright, Alhamdulillah. Jawab soalan dengan tenang dan yakin. A. Lulus.
takkan lulus je. Pusing cemerlang. Alhamdulillah. Paling kurang siang lah rendahnya target. Kalau awak target rendah, macam mana nak dapat cemerlang? Saya target lulus tapi insyaAllah ni positif. Saya akan usaha untuk dapat A. Boleh jawab dengan lancar untuk subjek ini dan dapat A. Cemerlang dalam cemerlang. Cemerlang pun salah je ni. Grade A. InsyaAllah A. Lulus. Jadi silalah target dengan apa tu, tinggi sikit. Target mesti tinggi dan kita usaha. Okay. Jangan awal-awal awak rasa macam lulus cukup lah. Baru form 4. Okay. Jadi awak rasa setakat ni awak belajar kimia, ada yang tulis kat situ. Bila dalam presentasi cikgu tak tengok chat so ni cikgu tengok chat. Bila dah 7 bulan awak belajar kimia, lebih kurang lah tolak cuti semua tu 6 bulan lah lebih kurang, 5-6 bulan. Apakah perasaan tanggapan awak terhadap subjek kimia ni? Hari ni sebab kita kelas tambahan, kita santai-santai dululah. Okay, boleh type di ruangan chat. Apa tanggapan awak terhadap subjek kimia? Senang? Susah? Tak tahu nak cakap apa? Sila type. Sebelum kita masuk berikatan kovalen. Seronok belajar tapi banyak nak kena hafal. Alright? Sebenarnya tak semua yang awak kena hafal. Ada part yang kena hafal. Semua masalah sama. Jangan tiru jawapan halaf. Senang tapi banyak kena hafal. Okay, tak semua awak perlu hafal. Alright. Kalau bio memang banyak menghafal. Biologi. Kimia, pastikan masa form 4 ni awak boleh faham supaya topik-topik seterusnya tu awak boleh score dengan baik. Asas kimia adalah bab awal ni. Lagi 2 orang je yang sanggup share. Lain-lain? Cikgu nak tahu apa perasaan, apa tanggapan. Terlalu sukar ke? Ataupun rasa insyaAllah boleh skor ke? 2 orang je sanggup respon. Tak ada? Saya berserah je cikgu. Tengok. Okay. Jangan macam tu. Okay. So nampaknya yang cikgu tanya yang ni pun tak boleh nak jawab kan? Okay, tak apa. Sebab tu cikgu perlukan awak. Sebab sekarang kita tak boleh nak bersemuka. Jadi latihan-latihan pun perlu hantar online. Kalau dalam kelas biasa boleh cikgu tengok depan-depan. Ini dah kita bincang. Okay. So untuk latihan 70 hingga 73 tu, cikgu akan buat create classwork macam biasalah, tak buat folder. Mungkin bila folder awak susah ke kan? Sebenarnya sama je. Okay, so kita sambung kepada apa yang kita nak teruskan hari ini. Okay. 1 dan 2 kita dah tengok hari Khamis lepas. Sudah? Sudah, Khamis lepasnya. So hari ini kita nak sambung ikatan kovalen. Okay. So sebagaimana cikgu cakap hari itu, macam ni lah. Kalau hafal lah, ion berkongsi, ion menerima. Jadi susah kan? Daripada perkataan ni, ko daripada perkataan kongsi. Valence daripada perkataan apa kelas? Electron valence. Electron valence. Jadi idea dia adalah berkongsi
electron valence. Okey. Sebab atom adalah tak stabil. Kan? Kecuali atom kumpulan berapa yang stabil? 18. Kumpulan 18. Okay? Jadi kat sini, first, cikgu dah bagi tahu hari tu, tujuan ikatan untuk apa? Mencapai kestabilan. Susunan elektron, oktet ataupun duplet yang stabil. Okey, bila cerita pasal susunan elektron ni, awak mesti tambah perkataan duplet atau oktet. Okay, so mungkin duplet awak tak nampak lagi sebab banyak oktet yang kita jumpa dalam ikatan ion hari tu. Jadi, ikatan kovalen terbahagi kepada 3. Okay, tunggal, ganda 2, ganda 3. Single bond, double bond, triple bond. So, apa yang dimaksudkan dengan tunggal? Dia berkongsi sepasang elektron sahaja. Ingat, share sepasang. Maksudnya A1, A1, B1. Sepasang. Okey. Kalau ganda 2, 2, double. Okey. 2 pasang elektron dikongsi pasang bukan 2 elektron, 2 pasang. Maksudnya ada 4 lah terlibat. Macam tu. Kalau sepasang, 2 kan? Sepasang kasut. Adakah sebelah? 2 belah kan? Kiri kanan. So jangan confuse kat situ. Okey, sebelum tu, kalau ikatan kovalen, ikatan ion, apa unsur yang terlibat kelas? Kami lepas. Ikatan ion, unsur apa? Jenis apa? Tak ingat dah. Unsur Logam. apa dalam jadual kala? Logam. Dan bukan logam. Sentiasa ulang-ulang. Kalau awak tengok ada satu jenama logam, jadi kita tengoklah dalam kuis. Contoh Na ke, Mg ke kan. Ada salah satu unsur logam, maka ikatan ion. Okey. So ikatan kovalen dia adalah antara bukan logam. Okey. So bukan logam, dia kumpulan 14 ke atas lah. 14, 15, 16, 17. 18 tak terlibat sebab dia stabil. Dan ikatan ganda 3 adalah apabila 3 pasang, sepasang, tunggal, 2 pasang, double, ganda 2, 3 pasang, triple, ganda 3. Jadi kat situ, bila berkongsi, dia membentuk sebatian kovalen. Apa tujuan dia? Untuk mencapai kestabilan elektron sama ada duplet atau oktet. Okey, jadi kita lihat contoh yang pertama. Alright. Okey, awak tengok jawapan kala. Berapakah susunan elektron bagi hidrogen? Ada tak jawapan kala kat tepi buku teks awak? Apakah nombor proton bagi hidrogen? 1. 1. Cikgu tulis kat situ. 1. Ini atom H yang pertama. H A lah. Cikgu label atas tu A. Tapi awak tak perlu tulis. Ini HB yang pasangan dia. Okey, so ini cikgu buat dalam gambaran atom. Gambaran atom macam 2D lah. So inilah dia bilangan elektron. Ini dia. Okey, jadi satu elektron tak stabil.
Okey, ada berapa petala kalau awak lukis hidrogen ni? Tengah ni nukleus ni nukleus. Sengit sikit, ni nukleus. Ini nukleus. Okey, kalau awak tulis nak lukis dalam struktur bulat 2 dimensi macam ni. Ini nukleus. Okey, ini satu. Petala ke berapa? Ini nukleus bulatan yang pertama tu maksudnya nukleus. Berapa elektron dia tadi? Satu. Okey. Satu ni dia tak stabil. Dia mesti berpasangan. Macam manusia lah, tak boleh duduk seorang-seorang kan. Dia mesti ada partner dia. Kat sini ada partner. Sekarang partner dia tak ada. Jadi dia perlu share. So, apa yang berlaku, dia rapatkan. Ini ada dua lah. Okay. So, sini apa yang berlaku, dia kongsikan. Kongsi berapa pasang, kelas? Kongsi berapa pasang? Satu. Satu pasang. Bila kita share, sepasang lah. Maksudnya, kalau kita lukis kat sini, H yang pertama. Okay. Macam ni So, datang H yang kedua. Cikgu buat colour lain lah, nampak sikit. Okay, H yang kedua. Alamak, jauh pula. Dia nak senang, kalau awak nak lukis covalent ni, awak lukis yang dua dulu, macam ni. Lukis dia bersilang. Baru lukis yang bahagian dalam. Ni nukleus Okay. So sekarang, apa yang berlaku, H ni ada satu tadi kan? Sebelah kanan, ni. Sebelah sini ada satu elektron. Jadi yang awak nampak biru ke purple ni, sebelah kanan ni, color. Cikgu rambut warna sikit. Biru ke purple? Biru. Biru Okay. Jadi dia ada elektron kat sebelah biru ni cikgu buat dot Okay, dot. Hilang. Okay, dot. Hilang pula. Okay. Itu elektron di sebelah kanan, atom H yang pertama. Elektron yang kedua sebelah kiri, cikgu buat label sebagai pangkah. Okay. Jadi awak tengok sebelah sini. Ada berapa elektron dalam atom hidrogen sekarang? 2. 2 kan? Jadi daripada satu tadi jadi 2. Yang ini pun sama. Yang sebelah kiri ni pun daripada satu tadi bila dia share dapat 2. Jadi 2 ini adalah duplet. Duplet. Alright? Apa maksud duplet? Duplet berlaku untuk atom yang mempunyai satu petala saja. Okey, awak dah belajar dalam jadual skala dalam kumpulan 18. Yang paling atas sekali apa? Kumpulan 18. Helium. Helium? Betul lah, helium kan? Apa konfigurasi dia? Susunan elektron dia? Tak ada jawapan. 2 kan? Betul tak? Lepas helium apa? Lepas helium? Neon kan? Neon 2 8. Jadi helium ni orang panggil idola bagi atom-atom lain yang ada satu petala. Dia nak jadi komplit macam helium iaitu duplet. Okay. So yang ke bawah daripada neon, argon semua tu 8 kita panggil oktet. Jadi inilah susunan elektron stabil iaitu duplet dan oktet. Jadi kat sini hidrogen atom berkongsi sepasang elektron dan mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okey, jelas kat situ.
Awak bila nak sebut elektron stabil, mesti cerita duplet ataupun oktet. Mesti cerita. Kalau tak cerita oktet atau duplet, tak dapat markah. Okay. Okay, ada soalan untuk pembentukan ikatan tunggal untuk contoh yang pertama. Ada tak? Ada tu? Jadi, Tak ada. Okay. So, selain daripada formula struktur, yang ini cikgu tulis ni formula struktur. Okay. Formula struktur ke apa lah? Bukan, sorry. Ini adalah lukisan susunan elektron. Okay, lukisan susunan elektron. Okay. Jadi kat sini, kita ada satu lagi teknik ataupun panggil apa kaedah melukis. Ini yang pertama. Yang cikgu tunjuk tadi yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua kita panggil struktur Lewis. Lagi mudah struktur Lewis, kita tengok contoh. Dia hanya lukis elektron valence saja. Dia mudah bila melibatkan atom yang besar. Okey, so cara dia. Okey, H. Yang pertama. Tambah H yang pertama. Okey. Dan ini apa dia bulat dengan pangkah ni, kelas? Apa dia bulat dengan pangkah ni? Elektron. Elektron valence. Jadi, kita hanya gabungkan elektron valence saja dalam struktur Lewis. Kita akan tengok contoh yang kedua nanti awak faham kenapa mudahnya struktur Lewis. Jadi, ini bulatan yang pertama. Elektron valence yang kedua. So, nampak kat situ. Berapa elektron telah dikongsi? Berapa ni? Telah dikongsi. Kelas, ada berapa elektron Satu. dikongsi? Mana satu? So pasanglah. Kan? Maksudnya dua. Maksudnya satu kiri, kanan satu. Jadi inilah maksudnya sepasang. Sepasang elektron. Okay. Jadi sepasang ni kita boleh simplify lagi. Sepasang dia akan bentuk satu ikatan. Contoh. So ini adalah struktur Lewis yang mana lebih mudah untuk kita faham. Dengan mudah lagi kita boleh faham ikatan kovalent. Okey, kita tengok contoh yang kedua yang lebih banyak petala dia. Ini satu mudah. Okey. Kita tengok yang kedua. Contoh yang kedua Alright, so sebab kat sini dia macam terabur sikit. Okay, so masing-masing rujuk jadual berkala. Berapakah nombor proton bagi klorin? Lama-lama boleh hafal nombor proton ni. Berapa? Seorang boleh tolong? 17. 17 kan? Nombor proton bagi klorin. Jadi susunan dia? 287. 287. Okey, bagus. Ada berapa elektron valence? 7. Okey, jadi cikgu cuba lukislah kat sini. Sekejap, ada lukisan kat bawah ni. Okey. Okey, macam ni lah. Sini kita dah susun. Sebab dia berterabur sikit. Awak tengok petala pertama. Ini nukleus Ini yang pertama ni. Yang pertama ni adalah nukleus. Bila kita lukis susunan elektron, yang pertama awak kena lukis lepas Cl adalah nukleus. Tak ada elektron. Ini petala pertama. Petala pertama. Petala sekejap. Okey, cikgu labelkan. Ini nukleus. Ini petala pertama, petala kedua, petala
3. Ini petala pertama, 2. Petala kedua, 8. Petala ketiga, 7. Alright. Jadi 2, 8, 7. 2, 8. Idola dia siapa tadi? Dia nak jadi macam siapa? Ada duplex, ada octet tadi. Dia nak jadi macam siapa tadi? Helium. Helium duplex. Argon dan seterusnya lah. Argon. Yang octet. Dia nak jadi octet kan? Macam tadi kita tengok neon 288, selepas neon, helium, neon, argon kalau cikgu tak silap takut tersilap, 288. Okey, unsur di bawah semua 8 octet. Yang helium saja duplex. Okey, jadi tak banyak, hanya hidrogen je lah yang nak jadi octet macam helium. Lain-lain semua nak jadi nak jadi macam duplex kan, macam helium. Yang lain dia akan jadi octet. Alright. Okey, mana tadi? Okey. Jadi 287 tak stabil. Dia nak jadi 288. Okey, so cara lukis, cikgu akan lukis manual kat sini. Ingat 3 petala. Jadi yang pertama, cikgu buat yang merah dululah. Okey, perhati betul-betul. Yang pertama awak lukis, tulis simbol CL. Ini apa kelas? Yang pertama kena lukis apa dia tu? Nukleus. Nukleus. Tanpa ada elektron kan. Ini petala pertama. Petala pertama saya ingat apalah Petala pertama berapa elektron terisi? 2 sahaja, tak boleh lebih. 1, 2, selesai 2. Petala kedua, maksima berapa? Susah sikit lukis kat sini jadi tak bulat sangat. 8. 8. Jadi paling baik awak lukis berhadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Selesai. Tinggallah petala ketiga. Okey, petala ketiga dia akan sharing tadi. Okey. Awak lukis dulu yang ada pasangan. Berapa petala ketiga kita nak lukis tadi? 7. Berapa? 7 kan? Jadi lukis berpasangan dulu. 2, 4, 6. Yang tak ada pasangan awak letak kat sini. Okey, sebab apa? Sebab kita nak sharekan dengan atom satu lagi. Jadi cikgu percaya ramai yang akan ada kesukaran untuk melukis struktur elektron ni bila awak cuba yang dalam. Jadi awak lukis yang luar dulu. Bulat besar dulu, petala ketiga. Cikgu buat ni pakai susah sikit pakai laptop pakai PC ni. Sebab tu tak nampak macam bulat sangat. Ini petala berapa ni untuk yang biru? Petala berapa kelas? 3. Ada berapa? 2, 4, 6. Mana satu lagi nak letak? Sini. Okey. Jadi kita lukis petala kedua. 8 2, 4, 6, 8. Petala ke pertama 1, 2. Alright. Jadi kalau awak tengok kat sini 2, 1, 2. Petala kedua 8. Petala ketiga dah jadi berapa sekarang? Petala ketiga 8 kan? Sebab dia share. Okay, dia share sekarang. Ada setengah buku, kalau boleh awak tengok buku teks Buku teks dia buat kat tengah-tengah ke? Cuba awak tengok. Cikgu malas nak capai buku teks pula. Adakah dia buat persilangan tu dekat sini? Cuba tengok jap. Siapa ada buku teks? Dia buat kat tengah-tengah. Tengah-tengah. Dia buat macam ni kan? Jap, cikgu padam balik.
Allahu Akbar. Tak boleh lah. Alah, hilang terus pula. Cikgu pergi balik lah. Okay, hilang terus. Mana bersilang tadi Ini. Jadi makin sengit pula. Okay, jadi kalau ikut buku teks, tak silap cikgu, dia buat macam ni. Okay. Macam ni. Betul tak? Betul tak tadi yang buka buku teks tadi? Dia buat X lepas tu bulat. Okay. Baru cikgu nak cerita tadi. Yang bulat tak sekarang kedudukan dia. Betul. Betul. Okay. Jadi biasanya pelajar akan tanya, boleh ke kita buat pangkas semua? Inilah contoh pangkas semua, tak jadi kesalahan. Cuma untuk lebih mudah faham, satu tu kita buat dot. Sama macam kotak kan? Dia buat dot kan? Bulat. Jadi kat sini, bulat lah. Maksudnya yang bulat tu atom sebelah kanan. Okay. Cikgu buat macam ni supaya faham. Bukan hafal kan? Tadi tertekan, stres, nak kena hafal. Jadi, sebab apa dia buat bulat-bulat? Sebab mudah nampak elektron berlainan. Jadi sekarang, yang kanan jadi, kiri jadi 288, yang kanan pun jadi 28. Apa nama dia ni? Apa nama dia? Susunan? Oktet. Elektron? Jangan. Simple sangat. Susunan elektron oktet yang stabil. Susunan elektron oktet yang stabil. Okay. Itu awak nampak macam complicated kan? Tapi awak kena cuba buat sekejap lagi dalam modul tu. InsyaAllah boleh faham. Okay. So kita tengok struktur yang diringkaskan. Namanya struktur Lewis. Kita sampai 10.5 kan? Betul tak? Betul. Okay. Sebab tu cikgu slow ni supaya dapat, sebab elektron ikatan kovalen ni mencabar sikit. Okay. Struktur Lewis mendapat namanya sebab saintis yang jumpa tu nama Lewis. Kalau yang jumpa tu namanya siapa ada kat sini? Khalaf, struktur Khalaf. Contoh kan. Jadi struktur Lewis kita hanya fokus kepada elektron valence. Jadi klorin ada berapa elektron valence? Klorin ada berapa elektron valence? Ada berapa? Bila tanya ni. Klorin ada berapa elektron valence? 7. 7. Tak nak cikgu seorang-seorang. Boring. Okay, jadi macam tadi, kita buat dulu sebelah kiri. Klorin lah. Tak nak sebelah kiri, kita buat merah lah. Okay, 7 kan? 2, 4, 6, 7. Atom yang pertama. Atom yang kedua. Color ni. Biru. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, kita buat bulat. Buat dot lah. Okay, mudah sikit. Faham. 1, 2, 4, 6. Alright. Then gabungkan saja. Pangkal dan yang sebelah sini bulat. Awak nampak dia gabungkan saja kan? Jadi sini 7 elektron valence. Sekarang dah jadi 2, 4, 6, 8. Sama yang sebelah kanan, dah jadi 8. Itu adalah struktur Lewis. Kita hanya lukis dia punya elektron valence sahaja. Ini yang pertama ni, lukisan susunan elektron. Jadi awak pastikan soalan tanya dari segi susunan elektron ataupun struktur Lewis.
Kalau dia tak tanya soalan, tak meminta susunan elektron, awak boleh buat struktur Lewis. Alright. Lebih mudah struktur Lewis kan? Betul tak? Betul. Okay. Contoh di sini salah ni, dia buat 2468 ni. Okay. Okay. Kita tengok yang lagi canggih. Okay. Tetra chlorometana. Kalau tadi kita lihat semuanya satu jenis atom kan? Maksudnya atom lain tak terlibat. Ini hidrogen dengan hidrogen. Okey, yang ni klorin dengan klorin. Okey. Yang ni C dengan Cl. Okey, C dengan Cl. Okey, macam ni. Kita nak tahu. Mula-mula kita kena ramal formula. C, sebelum awak tahu CCl4 tu, okey, contoh lukis perbentukan klorin dengan karbon. Okey. Semua cuba tengok jadual berkala. Berapakah nombor proton karbon? C. 6. 6. Iaitu 2, 4 kan? Jadi cara nak meramal, karbon perlu 4. Sebab nak bagi komplit kan? Betul tak ni? Karbon perlu 4. Nak jadi 8 kan? Okey. Klorin perlu berapa? Klorin berapa tadi? 287. Klorin perlu berapa? Nak jadi oktet? 1. 1. Jadi awak cross. Karbon perlu lukis 1. Klorin perlu lukis 4. Okey. Jadi C1, Cl 4. Sebab itu jadi formulanya CCl4. Okey, awak kena faham dulu cara meramal. Okay? Bila nak guna kaedah meramal ni? Bila dua unsur yang berbeza. Jadi kat situ baru awak tahu nak lukis berapa. Jadi kita nak buat tetrachlorometana, maksudnya C dengan Cl. So awak tahu aku kena lukis 1C. Then okey, 1C, 4Cl. Jadi lukis dulu. C, 2, 4. Nampak kat situ? 2, 4. Susunan elektron dia. Lepas tu Cl. Okey, Cl 28, 7. Nak kena lukis berapa? 4. Okey? Kena lukis 4. Jadi macam cikgu ajar tadi, awak pun crosskan. Okey. C dia lebih 4 kan? 6 lah. Satu dia share ke atom yang A. Satu lagi sini dia share kepada atom B. Ini dia share kepada atom ClC. Yang ni dia share kepada atom ClD. Ada 4 kan? Jadi yang ni adalah modul awak. Awak cuba lukis lah. Cikgu paparkan sekejap saja ni. Awak cuba lukis. Tak cuba tak tahu. So dia akan jadi TCl4. Nampak dia sharing kat situ. Dia sharing. Jadi sini 287. Semua dah 87. Ini 24. Sekarang semuanya dah jadi 288 untuk Cl. Karbon jadi berapa sekarang kat tengah-tengah tu? Karbon daripada 24 jadi 2 8. Bagus. Okey. So cikgu tak buat lukis yang ni sebab ada dalam soalan modul. Okey, awak cuba. Okey, kita nak lihat struktur Lewis sama juga, struktur Lewis. Jadi kita fokus elektron valence saja, kan? C kita lukis 4 dan klorin 287, awak tengok 2 4 6 7, maksudnya elektron valence saja kita lukis. Okay, so dia akan sharing sepasang. Dia akan jadi C, Cl,
C sepasang Cl, C, Cl, C, Cl. Alright. Oh, ada kat situ. Alright, jadi macam tu. Okay, kita nak tengok pula ikatan ganda 2. Boleh so yang ni cikgu laju sikit lah. Ganda 2, okay, awak nampak kat situ, atom oksigen yang pertama, 6. 26 kan? Awak nampak tu grafik bergerak, lagi mudah faham. Okay, jadi 28. Okay, so setiap atom klorin, dia perlu 2 kan? Okay, jadi masing-masing share 2 pasang. Berkongsi 2 pasang. Nampak yang pertama situ? Yang kedua. Ada 2, dia share, jadi 2 pasang. Okay, 2 pasang elektron dikongsikan. So kita tengok struktur Lewis. Ada tak bawah? Okay, struktur Lewis. Oksigen yang pertama. Okay, O yang pertama. Berapa elektron valence dia, kelas? Elektron dia berapa? Elektron valence? 2. Berapa, kelas? Berapa, kelas? 6. 6. Jawablah. Okey. Tambah satu lagi. Allah. 2, 4, 6. Jadi yang ni. Okey, 2. Awak nak buat kat sini pun boleh, tak ada masalah. Yang penting yang share tu. Yang share tu awak tengok kat sini. Alright, yang sebelah sana bulat kan? Bulat ni hilang pula dia. Okey, yang kat sini 2, 4. Nak buat kat bawah ni tak apa, yang penting cukup. Jadi sini daripada 6 jadi 8 oktet. 2, 4, 6, 8. So awak nampak dia share 2 pasang tu kan? Atas pasang, bawah pasang. Dia akan jadi macam ni. Ikatan apa namanya? Ikatan kovalent ganda 2. Dia berkongsi 2 pasang elektron valence. Okay, so seterusnya okay, contoh itu kalau kita tengok atom yang sama, OO. Kalau atom berbeza macam cikgu cakap tadi, awak kena ramalkan dulu. Macam mana ramal? Oksigen perlu berapa? Oksigen perlu berapa sini? Nak jadi oktet? 2. C perlu 4. 4. Jadi kita crosskan. C2, O4. Simplify jadi apa? Simplify. CV 2. C, O, 2. Jadi awak perlu lukis 1 atom karbon, 2 atom oksigen. Nampak ke situ? Jadi penting awak meramal jadi kat situ kita tengok 1 atom C. Okey, dia ada lebih 2 ke 4 kan? Jadi letak kiri kanan sebab kita nak share dengan 2 elektron daripada oksigen ni. Okey, jadi dia dekatkan saja. Awak tengok kat situ. Kita dekatkan saja, dia share. Kalau dalam buku teks tempat persilangan dia ni, dia buat macam ni. Bulat, alamak. Okay, bulat pangkah kat tengah. Okay. Kalau boleh awak follow yang buku teks lah. Okay. Ataupun awak nak buat bulat-bulat, pangkah-pangkah, tak ada masalah. Okay, kalau dalam buku teks lah, dia buat kat tengah-tengah. Okay. Tetapi sepatutnya tak ada masalah lah nak buat macam ni pun. Okay, boleh? Untuk double bond. Kalau struktur Lewis, ada tak struktur Lewis? Ada kat situ.
Okey, so tulis. Okey, kita ada 2O dan kita rapatkan dia saja. Okey, jadi ni dua pasang, satu pasang, dua pasang. Satu pasang, dua pasang. Jadilah double bond, ikatan ganda dua. Okay. Okay, seterusnya. Kita tengok last sekali ikatan. Oh, ni nitrogen. Ni salah. Bukan ganda dua, ganda tiga. Salah ni. Ganda tiga. Last sebelum kita buat kuis lagi. Alright, jadi ganda tiga pun sama. Okay, nitrogen perlu tiga. Jadi dia berkongsi tiga pasang. Okay, okay. Daripada 26 tadi kan. 25 dia perlu 3 lagi kan. Jadi yang perlu di-share tu awak letak di sebelah hujung. Okay, so daripada 25 bila dia share jadi 28. Okay, so kat sini kita tengok surat tulis 25 5 rapatkan sahaja jadi sepasang, dua pasang, tiga pasang. Jadi ganda tiga. Alright. Okey, jadi perbandingan antara pembentukan ikatan ionik dan kovalen. Okey, proses ikatan ion melibatkan pemindahan, ada yang terima, ada yang menerima. Ikatan kovalen melibatkan perkongsian, sharing. Jadi tak ada melibatkan cas. Jenis atom terlibat logam bukan logam. Yang ni bukan logam dan bukan logam. Okey, yang ketiga, pembentukan ion. Ikatan ion ada tak ion yang terlibat? Ada tak? Ada tak kelas? Ada. Ada. Iaitu ion positif dan negatif, manakala untuk pembentukan ion untuk kovalen tiada sebab tak ada melibatkan cas. Okey, jenis sebatian yang terbentuk, sebatian ion, sebatian kovalen. Alright, ini dah bentuk peta minda, peta Eyting. Persamaan dia yang tengah ni, dua-dua melibatkan pemindahan elektron, melibatkan elektron valence saja. Tujuan dia mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. So ini dia punya perbezaan kita dah tengok tadi. Alright. So macam ikatan kovalen. So cikgu risau yang tak masuk kelas ni. Okay. Tapi macam biasa cikgu sediakan rakaman. Jadi bergantung kepada inisiatif masing-masing lah. Okay. Untuk mengambil masa untuk melihat rakaman dan belajar. Okay. Ready untuk quiz. Ada 30 soalan semuanya. Jadi cikgu bagi masa 10 minit. Okay, cikgu bagi kat chat sekarang. 30 soalan Okay, ready? Cikgu dah bagi. Belum ada yang masuk ni? Okay, dah ada. Nampak? Masuk ke situ. Alright, baru 6 orang. Come on. Kita nak bincang pula sikit je lagi. Lagi. Tiba-tiba terputus punya video. Nampak? Okay, clear. Okay, baru 7. Come on, lagi. Okay, lagi. Baru 7 orang. Kita ada belas-belas ni. Mana lagi? Tak, kita nak bincang lagi ni.
Ada yang terleft pula. Saya share lagi sekali. Kenapa 7 orang saja ni? Kenapa 7 orang saja? Kenapa 7 orang saja? Mana lagi? Yang lain? Mana lagi? Adakah yang lain ni internet slow? Okay. Tak apa. Lagi? Takkan 8. Tak apa, yang slow nanti awak boleh buat kemudian. 3 bagi kemudian. 8 orang saja. Ya. Macam mana ni? Okay, sebab kita dah 10 17 dah. Okay, nak bincang lagi. Okay, tak ada dah nak masuk. Okay, tak apalah, saya teruskan. Okay, dalam masa 5 4 2 1. Okay. Nampaknya Anik. Okay, Anik pun dah mendahului sekarang. Kita ada 30 soalan ya. Kita ada 30 soalan. Okey, masih lagi Anik mendahului. Okey, Syamil. Okey. Syamil sekarang tempat yang pertama. Dia kecuali Anik dan Syazana. Alright, masih lagi berjalan. Kita tengok siapa yang menguasai topik hari ini. Okey, diberi Haikal daripada SMK 2. Meneraju kata okey, Syazana langkah ke tempat yang pertama. Okey, Anik nampaknya terjatuh ke tangga keempat. Okey, melonjak balik ke tangga kedua. Ada 8 orang saja ya. Okey, soalan itu ada Ustaz. Banyak soalan yang kita tunjuk tadi. Tiga puluh soalan semuanya. Okey, siapakah yang mendahulukan? Okey, juga Haikal. Kita sudah Haikal langkah stand dua tempat kedua. Anik masih lagi mencari jalan lagi sebelah. Okey, namanya Syazana 11,290 tengah dahulu sekarang ya. Anik
Okay, come on, cuba lagi. Soalan ada banyak kat situ, soalan ada banyak. Okay, soalan ada banyak, jadi boleh cuba menjawab dengan tenang. Baru 10.22. Okay, cikgu bagi sampai 10.25 ya. Sampai 25, 10.25. Alright. Okay, nampaknya Sarjana kembali ke tangga yang pertama dengan 15,000 maka masih lagi ada beberapa soalan nampaknya. Masih ada beberapa soalan. Kalap, nampaknya banyak soalan kalap. Okay, Syazana masih lagi selesa puncak captain dengan kiraan 16,700 mata. Okay, Haikal tempat kedua diikuti oleh Ani. Masih lagi Syazana, dahulu kita tengok soalan ya. Soalan pertama ada 7 yang betul, 1 yang salah. Ada juga yang salah ni. Okey, soalan kedua. Kita Okey, ada beberapa soalan lagi yang belum dijawab. Ada beberapa lagi, sedikit lagi soalan yang belum dijawab. Bagi masa lagi. Okey, Syazana nampaknya hampir menjawab semuanya. Oh, Alia juga rapat tentang dia kedua. Sekejap kita boleh Haikal. Masing-masing 3 tempat yang pertama ni lebih kurang saja. Dah hampir dijawab soalan. Okey, Syazana, Alia dan Haikal. Okey, dia Alia dah menjawab soalan. Syazana, Haikal sudah semua. Tinggal sedikit lagi. Anik sedikit lagi. Anik Ashraf, Ahmad Helmi sedikit lagi. Syamir, Khalaf nampaknya banyak lagi Khalaf tak menjawab. Okey, 1 minit lagi. Okey, buatlah cubaan soalan yang terakhir. Okey, kita tengok soalan mana yang banyak tak menjawab ni. Soalan mana yang banyak tak menjawab? Nampaknya hampir ke semua dah dijawab. Adakah leaderboard telah berubah? Tidak kan? So, sekarang Syazana dan pertama Alia dekat kedua dan ketiga Anik. Okey, Anik sikit lagi Anik. Okey, oh Anik nampaknya menang tempat yang kedua. Ada yang dapat tempat yang kedua. Okey, dalam kiraan 10 saat 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4
berhenti ke? Oh, alamak. Dia terstop macam tu. Sekejap, tengok reports. Okay. Mana dia? Oh, ini dia. Okay. Macam mana dia terberhenti tadi? Macam mana nak bagi besar? Alamak. Overview. Okay, kita tengok soalan. Okay, itu. Okay, tahniah. Syazana 4A1 K23 yang betul. Okey, begitu juga dengan Anik. 23 yang betul. Cuma Anik tak sempat jawab semua. Okey, diikuti oleh Alia. K22 betul, 8 salah. Okey, yang lain-lain ke tahniah kerana berjaya menjawab lebih separuh. Cuma Khalaf mungkin ada masalah internet, 20 soalan tak berjawab. Okey, jadi ya, boleh tengok soal review question. All done. Okey, boleh rupanya. Kita tengok sedikit lah review question. Alright. Macam boleh jawab apa tu? Banyak yang boleh jawab, banyak yang faham ke? Kalau tengok level sini, separuh-separuh macam tu. Soalan pertama pun ramai salah ni. Bagaimanakah ikatan kovalent terbentuk? Ada juga yang menderma elektron. Okey, tengok balik ya. Ikatan kovalent terbentuk antara, baru je tadi kita tengok kesimpulan kan. Logam dengan bukan logam. Ikatan kovalent adalah bukan logam dengan bukan logam. Macam mana ni? Okey, antara berikut yang manakah contoh ikatan kovalent? Okey, kat sini awak tak nampak cikgu tengah paparkan jawapan sekarang? Tak. Oh tak bergerak Tak gerak. Awak nampak dia punya carta je. Alamak, macam mana ni? Sekejap cikgu try lagi sekali. Oh, sorry. Tadi cikgu paparkan tab. Allah Akbar. Okey, sekejap baru nampak. Alah. Okey, sekejap Ada kelas ke? Sekejap lagi. Pergi laju je. Tak ada kelas kan? Pukul 3 tu. Okey. Cikgu pergi laju sikit lah. Kita bincang sikit. At least awak dapat tengok lah yang mana boleh dibetulkan. Bagaimanakah ikatan kovalent terbentuk? Ada juga yang menjawab menderma. Semuanya berkongsi ya. Okey, seterusnya ikatan kovalent terbentuk, baru saja kita bincang kesimpulan tadi. Bukan logam dengan bukan logam. Ada yang jawab bukan logam dengan logam. Itu ikatan ion. Nampak? Bila awak buat latihan, nampak kesalahan kat mana kan? Okey, manakah contoh ikatan kovalent? Macam mana cara mudah nak cam? Kelas? Yang mana awak boleh potong terus? Yang ada ion. Yang ada ion. Satu ini. Na ni logam kan? Na tu adalah logam. Jadi ini confirm salah. Ini pula ada ion. Ini pula, ini adalah atom. Okay? So ini C bukan logam. O bukan logam. Okay? Okey, sebenarnya manakah tidak benar terdapat ikatan yang ditunjukkan? Fluorine, dia share. Fluorine. Kat situ, siap. Fluorine. Tidak benar. Allah Akbar. Tidak benar. Tidak benar. Jadi, dia nak yang salah. Yang salah ganda 2 lah. Sebab ini dia share 1 saja. Kalau tengok kat sini, dia share sepasang sahaja. Okay? Jadi, ikatan kovalent tunggal. Jadi, ini salah lah. Okay, seterusnya.
Yang mana tidak benar juga. Tidak benar. Ikatan kovalen ganda 2 terbentuk. Tidak benar. Ikatan kovalen, betul. Sama juga. Sebab ini dia berkongsi sepasang. Jadi, kita tengok kat sini dia akan jadi sepasang. Terpasang macam tu ni. Sepasang. Alright. Okay, so yang nanti awak boleh tengok baliklah nanti soalan ni cikgu akan bagi nanti. Manakah kromosom boleh membentuk ikatan kovalen? Jadi bukan logam dan juga bukan logam, iaitu karbon dengan oksigen. Lain-lain tu awak tengok. Okay, ini logam. Magnesium logam. Ferrum logam. Jadi yang betulnya hanya C dan O. Soalan ulang-ulang benda yang sama je ni. Okey. Manakah boleh membentuk ikatan kovalen? Ini dari segi susunan elektron. Okay, awak tengok ini pilihan kedua ni logam. Pilihan ketiga ni logam dengan bukan logam. Okay, nampak masih ada yang masih confused Jadi ikatan kovalen bukan logam. Kita dah cakap tadi kumpulan 14 ke atas. 14, 15, 16, 17. Jadi ini kumpulan berapa kelas? Ini kumpulan berapa ni? 17. 17. K17 dengan K17. Bukan logam. Okey. Banyak lagi ni kalau kita nak bincang ni. Kalau cikgu bagi dia bentuk ni nantilah. Bentuk yang awak boleh tengok sendiri. Dan awak boleh tanya nanti soalan yang mana perlukan penjelasan sebab kita banyak. Kalau pergi satu-satu ni ambil masa yang lama. Okay, kita tengok sikit. Apakah nama bagi ikatan yang terbentuk? Jadi awak tengok kat situ. Dia berfungsi. Berapa pasang situ? Berapa pasang kelas? 2. 2 pasang. 2 pasang elektron, maka ikatan kovalen ganda 2. Alright. Apalah. Cikgu akan bagi balik link kelas ini. Link quiz ini. Dan awak boleh tengok jawapan yang betul. Apa yang awak rasa perlukan penjelasan. Okay, boleh tanya nanti. Cikgu, saya tak faham nombor sekian. Sebab kita ada 30 soalan ni banyak. Saja nak buat banyak tadi sebab topik ni agak mencabar. Jadi perlu banyakkan latihan. Alright. So ini dia pencapaian awak lah. Jadi cikgu boleh download ni dan tengok satu-satu nanti. Alright. Jadi macam biasa sebelum berehat, perlu makan ke, jawab dulu link kehadiran hari ni. Sudah bagi kat ruangan chat. Nak tanya apa sila letak kat situ. So next class cikgu akan respon lah soalan-soalan awak. Okay, dan jangan sia-siakan buku modul ini. Modul kimia ini sangat sangat banyak sangat padat dan bagus dia punya latihan dalam ni performatkan SPM. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Lama kelas kita hari ni. Mungkin ada yang dah rasa macam alamak. Kimia macam tu lah. Cuma bila online ni cikgu kena banyak melukis atas skrin. Okay, so sila isi kehadiran tu. Dan kita akan jumpa nanti dalam kelas berikutnya hari Khamis inilah. Cikgu akan sambung lagi sedikit.
Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Okey. Terima kasih semua atas kehadiran. Okey, walaupun tak ramai hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu.